Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Rabiul Akhir 5 Disember bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Suhaimi Saad boleh dikenakan tindakan undang-undang. Juga sesi persekolahan seperti biasa. Bekas anggota kumpulan nasyid Suhaimi Saad boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya berterusan mengeluarkan kenyataan kontroversi berkaitan agama Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata beliau akan meminta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK untuk memanggil dan menyiasat tindakan bekas penyanyi nasyid itu yang mengeluarkan kenyataan menolak keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya lah di dalam era yang kita tengok perkembangan ilmu yang baik sebagainya, masih ada orang menganggap begitu. Mungkin ada segelintir dari kalangan mereka yang bersikap berpandangan demikian rupa. Suhaimi baru-baru ini mengeluarkan kenyataan di laman sosial Facebooknya menolak Allah ada di mana-mana. Ujar Senator Idris, MAIK perlu menasihati penyanyi nasyid berusia 40 tahun itu supaya tidak berterusan mencipta kontroversi berkaitan agama Islam dan mengundang kepada pelbagai tomahan dari orang ramai. Katanya tindakan selebriti itu juga amat pelik kerana golongan tidak percaya agama atau etis hanya wujud dalam masyarakat Malaysia pada tahun 60-an dan 70-an sahaja. Senator Idris berharap kenyataan kontroversi Suhaimi itu tidak melarat dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Outreach Rakan Setia Komuniti Orang Kena Pengawasan OKP Dadah di Arena Square Wan Abu Bakar, Kampung Masjid Ijuk selama hari ini. Sementara itu, di majlis sama, Senator Idris Ahmad berkata Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mengisytihar bulan Rejab setiap tahun sebagai bulan solat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad berkata pengisytiharan bulan solat itu sebagai salah satu usaha untuk membendung dan mencegah masalah sosial dalam kalangan masyarakat Islam. Kita isytiharkan laksanakan pada bulan Rejab nanti insya-Allah sebagai salah satu daripada usaha untuk kita nak membendung perkara masalah sosial ini dapat dicegah dengan solat. Selain daripada kerja lain kena buat, ni solat ni satu daripada benda, jangan kita anggap sembahyang saja. Menurut Senator Idris, konsep bulan solat tersebut sudah ada dan JAKIM sedang menyediakan modul berkaitan untuk panduan negeri-negeri. Katanya program tersebut akan dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri dan dijayakan di pelbagai peringkat. Sidang Dewan Undangan Negeri Don Kelantan ditangguhkan lebih awal susulan dua ahlinya positif COVID-19. Speaker Don Kelantan, Dato' Abdullah Yaakob berkata keputusan itu dibuat bagi mengelak penularan wabak berbahaya tersebut. Menurut Dato' Abdullah, adun yang positif COVID-19 ialah adun Tanjung Mas, Rohani Ibrahim dan adun Tendung, Muhammad Rozi Muhammad. Selain dua yang positif, adun Kemuning Muhammad Rosli Ismail pula menjadi kontak rapat kepada anaknya yang positif COVID-19. Jelas Dato' Abdullah, Don Kelantan sepatutnya bersidang sehingga Selasa ini, namun ditangguhkan lebih awal ke tarikh yang akan diberitahu kelak. Difahamkan penangguhan itu diumum selepas Don Kelantan sebulat suara tanpa bahas meluluskan bajet 2022 yang dibentangkan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob. Ancaman varian Omicron tidak boleh dipandang remeh walaupun kajian awal menunjukkan ia hanya menyebabkan gejala ringan. Pakar penyakit berjangkit UiTM Private Specialist Centre UPSC Dr. Muhammad Yazli Yohana berkata ini kerana sifat semula jadi varian tersebut yang sentiasa bermutasi berisiko tinggi untuk menjadi varian baharu yang boleh mengancam nyawa. Apa yang menyebabkan varian Omicron ini lain daripada yang lain, menjadi sesuatu yang kita gusarkan ialah apabila terdapat mutasi yang banyak berlaku pada spike protein itu, yang mana spike protein ini merupakan kunci kepada virus SARS-CoV-2 untuk masuk ke dalam badan kita. So apa yang menyebabkan kita risau terhadap varian Omicron ini kerana terdapat mutasi-mutasi yang baru yang lebih banyak berlaku pada spike protein ini, yang kita risau boleh menyebabkan dia lagi mudah masuk ke badan manusia dan kemungkinan menyebabkan
COVID-19 yang mungkin teruk. Tambahnya masih terlalu awal untuk mengatakan bahawa varian Omicron adalah berisiko rendah, memandangkan kajian yang dijalankan ke atas varian tersebut masih belum lengkap. Justeru langkah awal pencegahan perlu diambil, antaranya pengambilan vaksin, dos booster serta pematuhan SOP seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal. Jelasnya lagi, disebabkan masih tidak banyak yang diketahui berkaitan varian Omicron, langkah-langkah berjaga-jaga perlu diambil untuk mengelak daripada menyebarkan varian tersebut. Varian Omicron pertama kali dikesan di Afrika Selatan dan setakat ini mencatat 79 kes di beberapa negara di Eropah. Bagaimanapun, setakat ini tiada bukti konklusif mengenai kebolehjangkitan varian berkenaan. Sesi persekolahan secara bersemuka diteruskan seperti biasa sehingga cuti penggal yang dijadualkan hujung minggu ini. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin berkata sebarang penutupan sesi persekolahan hanya dibuat berdasarkan saranan Pejabat Kesihatan Daerah PKD berdasarkan penilaian risiko kes COVID-19. Pada masa ini, katanya kes aktif COVID-19 membabitkan pelajar lebih 250 sahaja berbanding jumlah pelajar yang hadir ke sekolah seramai kira-kira 4.5 juta orang. Dalam konteks kita bergerak ke fasa endemik, kita tahu bahawa ada kes-kes berlaku di luar sana. Kita tak dapat mengelak kes-kes yang berlaku di luar sana. Namun dalam konteks data yang kita ada, seperti mana saya jelaskan tadi, bahawa jumlah itu adalah jauh lebih rendah berbanding dengan keseluruhan murid. Jadi kita perlu melihat bahawa dalam konteks kita bergerak ke fasa endemik ini akan berlaku, tapi kita dengan SOP yang ada, kita cuba mengawal supaya tidak akan ada berlaku perebakan yang besar. Dan insya-Allah sesi persekolahan akan berterusan sehingga ke akhir penggal ini, insya-Allah. Tambahnya, sesi persekolahan secara bersemuka sangat penting dalam usaha meminimumkan masalah murid dan pelajar tercicir dalam pelajaran. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Akademi Sains Pendang di Jalan Jenun hari ini. Turut hadir ialah Timbalan Sumber Manusia, Datuk Awang Hashim merangkap Ahli Parlimen Pendang. Seorang lelaki maut selepas kereta Mitsubishi Evo dipandunya hilang kawalan lalu melanggar sebatang pokok. Kejadian di Jalan Taman Kaya, Kampung Pak Darus, Taiping itu melibatkan mangsa Teva Kumar Paramiswaran, 28 tahun. Menurut Jurucakap Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, pihaknya menerima panggilan berhubung insiden pada 7.20 pagi dan bergegas ke lokasi kejadian. Kemalangan telah menyebabkan mangsa tersepit dan disahkan maut di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Mayat mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan JBPM dengan menggunakan peralatan khas dan telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi yang diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Yusrizal Abu Bakar itu tamat pada jam 8.10 pagi. Sedikit penyeludupan migran yang dikenali sebagai sindiket janggut berjaya ditumpaskan polis Johor dalam 3 serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru dan Kulai pada Rabu dan Khamis lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata seramai 12 ahli sindiket termasuk ketua kumpulan jenayah itu yang dikenali sebagai Johnny Arifin atau Janggut telah ditahan. Menurut Datuk Ayub Han, sindiket itu telah aktif sejak bulan April 2021. Katanya modus operandi sindiket tersebut sangat tersusun dan lengkap. Jelas beliau sindiket itu mengenakan bayaran sebanyak 1,300 hingga 1,500 untuk migran yang ingin keluar dan masuk Malaysia. Saya rasa ada lagi. Sebab tu saya kata siasatan masih berjalan. Kita masih siasat masih lagi berjalan. So, kita yakin mungkin akan ada tangkapan-tangkapan susulan yang kita akan buat. Macam dulu tahun lepas tuan-tuan ingat kita tangkap Obenting. Kita tangkap semua kali. Ini dah masuk orang kata sesi kedua. Dia orang dah aktifkan balik. Aktiviti penyeludupan sebab dah banyak sektor dah buka. So kita yakin akan banyak lagi lah akan cuba membolosi sempadan perairan kita untuk masuk ke Malaysia ataupun untuk balik ke Indonesia. Beliau berkata demikian pada sidang media Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Menurut Ayub, pada bulan Jun hingga September ini, sindiket ini dipercayai telah mengatur lebih kurang 465 orang parti masuk dan 150 orang parti keluar. Kesemua yang ditangkap ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA
dan Seksyen 26(A) Akta Anti Pemerdagangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran Anti-PSOM 2007. Selepas ini, harga murah di PJKM. Alhamdulillah bertemu kembali. Cadangan untuk mewajibkan pemasangan jeriji di kediaman bertingkat bukan bertujuan untuk membebankan mana-mana pihak. Mengambil iktibar daripada beberapa siri kemalangan yang berlaku sebelum ini, saranan itu dibuat atas faktor keselamatan kepada penghuni terutama kanak-kanak. Butirannya bersama wartawan Syahira Sukri. Menurut Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lam Tai, sudah tiba masa pihak berkaitan melaksanakan undang-undang untuk mewajibkan pemasangan jeriji di kediaman bertingkat. Pihak pemaju dan badan pengurusan bersama serta perbadanan pengurusan boleh membuat undang-undang kecil tambahan berhubung pemasangan alat keselamatan di tingkap atau balkoni seperti jeriji. Pun begitu, Pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Tan Sri Ahmad Izram Osman menyarankan pemilihan jeriji yang dapat dibuka dengan mudah jika berlaku sebarang kecemasan atau kejadian yang tidak diingini. Grill yang boleh dibuka. Okey, grill yang boleh dibuka untuk tujuan keselamatan lah. Kalau berlaku kebakaran, senang mereka nak lari. Kan? Tapi kalau yang melibatkan bangunan-bangunan tinggi, kita kalau boleh grill yang lebih dipasang untuk menghadap kepada koridor tu. Koridor common area. Kan? Kita tak nak grill tu dipasang ke apa yang facing outside. Kalau facing outside yang melibatkan apartmen yang tinggi, kalau buka yang boleh dibuka daripada situ pun mungkin ia akan jatuh juga. Tapi yang mencakap grill yang boleh dibuka yang menghadap kepada laluan keluar, itu common area. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim sebelum ini menyambut baik cadangan Jawatan Kuasa Khas untuk mewujudkan undang-undang mewajibkan pemasangan jeriji pada tingkap dan balkoni kediaman yang tinggi. Laporan Syahira Sukri, Berita Al-Hijrah. Harga runtuh memang berbaloi-baloi. Itu reaksi kebanyakan pengunjung yang teruja dengan harga jualan barangan asas di program jualan keluarga Malaysia PJKM. Mereka juga memaklumkan harga jualan di PJKM adalah rendah jika dibanding harga pasaran biasa ketika ini. Wartawan Hanisa Hasanuddin yang meninjau di salah satu lokasi PJKM di Selangor ada butirannya. Tinjauan saya di PJKM Taman Putra Perdana Puchong pagi tadi mendapati kesemua pengunjung membawa pulang beberapa beg plastik yang penuh dengan barangan kering dan basah. Manakala tidak, hampir kesemua barangan yang dijual ditawarkan antara 15 hingga 20% lebih murah daripada harga pasaran. Memang banyak membantulah sebab harga dia murah. Tu murah satu. Lepas tu dia semua ada. Macam-macam ada lah untuk barang-barang dapur. Tu suri rumah memang memudahkan. Pada saya lah, program ni harus diteruskan sebab banyak memberi manfaat kan untuk pelbagai golongan lah pada saya. Tambah-tambah musim PKP ni kan. Hari ni saya beli ayam yang promosi tu kan, yang potong tu. Biasanya kalau dekat Petronas harga dia RM10, hari ni harga dia RM7. So saya beli dua RM14 dan banyak manfaat dia lah kan. Lepas tu saya beli sayur-sayur, ada lagi nak beli buah sikit. Sementara itu, menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Selangor, Muhammad Zikril Azhar Abdullah, pihaknya berpuas hati dengan kejayaan program tersebut kerana dapat membantu orang ramai mendapatkan keperluan pada harga rendah di saat negara berdepan masalah kenaikan harga barang. Alhamdulillah, sambutan memang sangat hangat dan hebat, dan antara kejayaan kita adalah kerana jualan yang dijual di sini adalah di bawah harga pasaran di luar sana. Kalau kita lihat di sini untuk harga-harga tertentu, barangan-barangan yang tertentu, kita dapati bahawa harga tersebut memang boleh meliputi barangan-barangan keperluan. Contohnya
yang dijual di sini harga untuk gula minyak masak tepung berharga RM5 sahaja bagi setiap 3 item tersebut. PJKM yang berlangsung selama 2 hari di kawasan itu telah dihadiri lebih 500 pengunjung. Khamis lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kerajaan akan menganjurkan program jualan keluarga Malaysia di semua 222 kawasan parlimen bermula semalam. Program tersebut akan diadakan 2 kali setiap bulan dan akan memfokuskan di kawasan-kawasan yang mempunyai ramai penduduk golongan B40 dan M40. Bayangkan dengan hanya RM50 anda boleh membeli banyak barang asas. Contohnya seperti beras, tepung, sayur, ikan segar, ayam, ketam dan banyak lagi. Tetapi ingat, di dalam membeli jangan sampai membazir. Hanisa Sanuddin, Berita Al-Hijrah. Apron, topi, sarung tangan, marshal atau pengawal lalu lintas dan pemantau prosedur operasi standard SOP pasar malam antara komponen yang wajar disediakan dan diwajibkan. Cadangan itu diberikan peniaga dan pengunjung pasar malam susulan usaha kerajaan melaksanakan transformasi pasar malam dari aspek kesihatan dan keselamatan untuk mencegah penularan jangkitan COVID-19 yang akan bermula tahun hadapan. Rata-rata penjaja bersyukur dan bersetuju dengan inisiatif yang dilakukan kerajaan. Kata mereka, usaha itu juga dapat meringankan beban peniaga untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerana sebelum ini langkah-langkah pencegahan dilaksanakan menggunakan kos sendiri. Saya boleh gunakan peruntukan itu untuk nak beli barang, apa semua plastik, apa macam semua kan. Boleh apron, macam tengoklah benda-benda yang kata selamat lah. Untuk selama SOP kan, SOP ikut SOP, kita pun boleh ikut SOP, kita perlukan jaga SOP. Kita pakai duit untuk SOP. Tambah peniaga bagi mengelakkan pertembungan pengunjung, garisan pemisah di tengah-tengah pasar malam perlu diwujudkan dengan membahagikan 2 arah keluar dan masuk menggunakan pita. Mungkin perlukan buatkan sehala lah untuk jalan keluar masuk, maknanya belah kanan untuk keluar, belah kiri untuk masuk ke, supaya customer tu tak ada jadi bertemu. Jadi dapatlah juga kita elakkan wabak-wabak macam tu. Pengunjung yang ditemui juga bersetuju sekiranya marshal pasar malam dalam kalangan penguatkuasa seperti rela disediakan untuk memastikan keselamatan pengunjung dan pematuhan SOP ketika berada di pasar malam. Okey, SOP perlu dimantapkan lagi. Okey, setiap pasar malam di mana-mana pun memang diwajibkan letak marshal untuk menjaga penjarakan sesama peniaga lah. Okey, firstly sepatutnya tambah baik daripada rela ke kalau boleh untuk orang jaga kan, sebab pengunjung kan kadang-kadang bawa budak-budak, so bagusnya letak rela lah untuk jaga keselamatan pengunjung. Yang lain setakat tu, yang SOP yang lain semua setakat ni memang okey lah. Pada 3 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan memperuntukkan RM25 juta bagi pelaksanaan transformasi pasar malam secara berperingkat di 50 tapak pasar malam utama di seluruh negara mulai tahun depan. Program transformasi pasar malam itu diusahakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Terima kasih. Semoga dengan usaha kerajaan mentransformasi pasar malam dapat memantapkan lagi sistem pencegahan penularan jangkitan COVID-19. Pada masa sama dapat meningkatkan dan merancakkan lagi ekonomi peniaga sekaligus memberi keyakinan kepada pengunjung pasar malam. Dan ingat, usaha ini bukan sekadar usaha kerajaan tetapi juga melibatkan kerjasama daripada semua pihak. Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Selepas hampir 20 tahun menunggu, hasrat penduduk Bukit Bandaraya U11 Shah Alam untuk mempunyai sebuah masjid sendiri akhirnya bakal tercapai. Projek pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam dilihat tepat pada masanya, memandangkan lokasi pembinaannya kini dikelilingi pembangunan yang pesat selain pertambahan penduduk di kawasan itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Penaja Pembinaan Masjid Bukit Bandaraya U11 Shah Alam, Basri Abu Bakar berkata, ketika ini hanya sebuah surau sahaja digunakan penduduk untuk bersolat yang mampu memuatkan kira-kira 1,000 jemaah sahaja. Basri berkata dengan pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam, ia dijangka akan dapat menampung kira-kira 3,000 jemaah pada satu-satu masa yang bukan sahaja memanfaatkan penduduk setempat tetapi juga masyarakat orang asli di kawasan itu. Konsep
Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam ini ialah konsep Moorish Islamic Architecture. Dan insya-Allah bila mana masjid ini yang dijangka kami berharap dapat disiapkan pada tahun 2023 akan dapat dimanfaatkan oleh bukan sahaja penduduk di Bukit Bandaraya yang telah sekian lama menanti menunggu hampir 20 tahun akan pembinaan masjid di Bukit Bandaraya ini. Jelas Basri, kos pembinaan masjid itu menelan belanja 16 juta ringgit dan dijangka siap pada 2023. Masjid itu akan dilengkapi dewan serbaguna, bilik kuliah, homestay dan kios yang dapat menjana peluang perniagaan. Setakat ini, projek yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Perbadanan Wakaf Selangor berjaya mengutip kira-kira RM250,000. Orang ramai yang ingin membantu pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam boleh salurkan derma ke tabung wakaf seperti yang tertera. Gunung berapi Semeru meletus. Perkembangan letusan gunung berapi Semeru di Jawa Timur Indonesia. Angka kematian kini meningkat kepada 13 nyawa manakala 98 lagi cedera. Usaha mencari dan menyelamat SAR diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus di bawah debu vulkanik. Sekurang-kurangnya 11 buah kampung di daerah Lumajang diliputi debu tebal tersebut. Malah terdapat kediaman yang ditenggelami hampir mencecah paras bumbung. Penduduk yang terperangkap dipindahkan menggunakan jalan darat dan helikopter dengan bantuan tentera. Dianggarkan 902 penduduk di daerah itu terpaksa dipindahkan ke pusat perlindungan sementara di Kampung Supi Turang dan Curah Kobokan. Pada 3.20 petang semalam, penduduk Lumajang terkejut apabila Gunung Semeru yang berketinggian 3,676 meter secara tiba-tiba meletus memuntahkan abu sehingga mencecah setinggi 12,000 meter. Ibu bapa kepada suspek tembakan rambang Ethan Crumbley yang dilapor melarikan diri untuk mengelak daripada pendakwaan berjaya ditahan polis. Kedua-dua mereka berjaya dijejaki di sebuah bangunan industri kira-kira 65 km daripada lokasi kejadian di Oxford. James dan Jennifer Crumbley dikenakan 4 pertuduhan membunuh beramai-ramai tanpa niat. Ini kerana pasangan itu didakwa didapati secara cuai telah menghadiahkan anaknya pistol semi-automatik yang kemudiannya digunakan remaja 15 tahun itu untuk menembak mati 4 rakannya di Oxford High School. Kedua-dua pasangan itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Susulan itu, hakim menetapkan jaminan $1 juta Amerika bersamaan 4.23 juta ringgit. Sabit kesalahan, kedua-dua pasangan itu berdepan hukuman penjara maksimum 15 tahun. Dalam kejadian Rabu lalu, 4 pelajar berusia antara 14 hingga 17 tahun maut, manakala 6 lagi cedera ditembak anak pasangan itu. Ethan Crumbley, pelajar, telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh dan keganasan. Korea Selatan merekodkan kes varian Omicron pertamanya. Varian baru itu dikesan menjangkiti 5 individu termasuk seorang yang telah lengkap vaksinasi. Varian baru itu dikesan ketika Korea Selatan menyaksikan peningkatan tertinggi kes COVID-19 dengan lebih 5,000 kes harian baru. Menurut pihak berkuasa kesihatan, kesemua individu yang dijangkiti itu melawat Nigeria pada 14 hingga 23 November dan pulang ke Korea Selatan 2 hari sebelum varian Omicron dilapor secara rasmi di Afrika Selatan. Susulan daripada itu, Korea Selatan memperketatkan sekatan perjalanan antarabangsa termasuk membatalkan penerbangan duhala ke Ethiopia selama 2 minggu. Semua individu yang memasuki negara itu, termasuk yang telah lengkap divaksin juga, perlu menjalani kuarantin wajib 10 hari. Dan berikut berita antarabangsa pilihan yang lain. Tular di media sosial rakaman video seekor burung gergasi berjanggut terbang di ruang udara Switzerland. Rakaman pada 2 hari lalu itu menunjukkan burung besar yang sayapnya dianggarkan selebar 2.8 meter terbang melawan angin kencang di kawasan yang sama beberapa kali. Rakyat di bandar Mexico City turun di jalanan dengan memakai pelbagai kostum yang menggambarkan pakaian di zaman penaklukan Sepanyol.
ada kurun ke-19. Mereka meraihkan sambil menari tarian tradisi yang dipanggil Chinlos yang memakai pakaian seperti penyamar pada zaman itu. Sampah yang dikutip di sekitar bandar London bertukar menjadi replika pokok Christmas daripada botol plastik, tin kosong, cermin mata hitam terpakai, kepingan kertas, kad SIM, kabel telefon dan lain-lain diguna semula untuk membuat replika tersebut. Replika itu juga dibuat untuk menunjukkan jumlah sampah yang berjaya dikutip di bandar berkenaan dan akan ditayangkan di tengah-tengah bandar itu sepanjang tempoh perayaan Christmas. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan jangan ketinggalan jam 8.45 malam ini, kupasan isu antarabangsa di Globe Al-Hijrah bersama rakan penyampai Khadijah Faisal. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.